kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya cara, saya sembah pembuka bicara. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perjuangan bangsa. Yang berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Baslan, Setiausaha Agung UMNO Malaysia, merangkap Setiausaha Agung Barisan Nasional. Yang berhormat Tuan Muhammad Zaidi Abdul Aziz Adun Slim, merangkap Pemangku Ketua UMNO bahagian Tanjung Malim. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Saleh Mat Isa, Setiausaha Kerja UMNO dan Barisan Nasional Negeri Perak. Yang berbahagia Profesor Major Dr. Baharudin Aziz, Center for Leadership and Professional Development, merupakan ahli panel kita pada malam ini. Yang berbahagia Saudara Sulong Jamil, Setiausaha UMNO bahagian Tanjung Malim. Yang berbahagia Tuan Haji Hamzah Materam, Ketua Penerangan UMNO bahagian Tanjung Malim. Yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Fuad, Bendahari UMNO bahagian Tanjung Malim. Yang berbahagia Puan Salina binti Samsudin, Ketua Wanita UMNO bahagian Tanjung Malim. Yang berbahagia Saudara Muhammad Amin Othman, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Tanjung Malim. Yang berbahagia Puan Siti Zubaidah binti Abdul Rahim, Ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian Tanjung Malim. Pimpinan UMNO bahagian Tanjung Malim, Sekretariat Penerangan UMNO bahagian Tanjung Malim, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hadirin sekalian, tanpa membuang masa, mari kita bersama-sama mendengar ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Tuan Muhammad Zaidi Abdul Aziz Adun Slim, merangkap Pemangku Ketua UMNO bahagian Tanjung Malim. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertamanya saya syukur kepada Allah Taala kerana pada malam ini dapat kita mengadakan satu forum isu semasa untuk kita bincangkan dengan hal tuju dan cabaran PRU yang ke-15. Terima kasih kepada Saudara Kemal selaku pengacara majlis pada malam ini. Beza jauh lah dengan ayah. Baca doa ayah tadi kan? Anak ayah sendiri. Dan bukan ketua pemuda Perak 2020. Jadi pemuda bahagian. Yang berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Baslan, Sesagung UMNO dan juga merupakan sejagung kepada Barisan Nasional. Yang saya hormati Datuk Haji Ahmad Saleh Mat Isa, Susara Kerja UMNO di Perak. Yang bahagia bersama dia Dr. Baharudin Aziz selaku ahli panel kita pada malam ini. Saudara Sulong Jamil, Susara bahagian, Tuan Haji Ahmad Fuad dari bahagian, Tuan Haji Hamzah, Ketua Perangan, Ketua saya, Mas Lina, Saudara Amin, Siti, dan lupa Haji Nasran, selaku moderator kita pada malam ini. Dan seorang lagi kita punya panel dimaafkan kerana beliau terpaksa melalui quarantine kerana ada keluarga dia terlibat dengan COVID. So kita doakan semoga Profesor Datuk Dr. Duan dan insyaAllah semua ada keluarga lah. Dia tak kena, tapi dia kena buat quarantine.
mana insyaAllah sembuh dan sihat. Dan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, khususnya kepada tuan-tuan perempuan Barisan Jawatankurusan Bahagian, Ketua Cawangan, kepada saya bahagian, tamu jemputan dan juga para media yang hadir pada malam ini, dan insyaAllah juga kepada semua penonton yang melalui kita punya live FB ini. InsyaAllah kita harap agar siaran yang ada ini boleh dimanfaatkan dan kita akan mendapat juga input dan pandangan dalam daripada tuan-tuan perempuan dan juga pada penonton live FB kita, untuk melihat bagaimana kita punya ada tuju dan juga masa depan untuk kita berhadapan dengan PRU ni 15 nanti. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, suka untuk saya daripada UMNO Bahari Tanjung mengucapkan sekaligus tahniah dan penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan yang dilantik sebagai Susah Barisan Nasional. Anda sokongan yang banyak, insyaAllah dengan pelantikan Yang Berhormat kita UMNO dan Barisan Nasional, kita akan terus buat kerja bagi memastikan PRU yang akan datang kita akan mendapat kemenangan yang besar, insyaAllah. Syukur kehadiran ilahi kerana izin dan limpah kurnianya kita berpeluang hadir dan berkumpul di sini, dan terima kasih juga kepada penganjur, terutama Tuan Haji Nasron dan panel kerana memilih Tanjung Malim, khususnya di Nur Muslim ini sebagai tuan rumah program yang pertama Haji Nasron untuk forum ini. Dan saya yakin dan percaya program ini akan memberikan input yang baik yang boleh kita kongsikan dan kita lihat bagaimana untuk kita memperhalusi strategi dan juga idea-idea khususnya yang boleh kita dapat daripada KUMB. Dan yang keduanya adalah kita nak membiasakan norma baru. Kita tak boleh nak kumpul macam mana dulu, ada ceramah yang kita boleh buat kecil-kecilan ataupun besar-besaran, tapi dalam keadaan norma baru yang begini kita kena biasakan. Alhamdulillah kita dapatlah KY restoran ini yang ada dewan yang kita boleh, dan line internetnya pun laju di sinilah. Sebab tu tuan-tuan semua sedia maklum masa PRK Slim itu, kenapa KY restoran ini menjadi pusat media adalah kerana line internet. Saya difahamkan oleh Telekom Malaysia, insyaAllah kawasan Slim River ini dia akan upgrade dia punya capaian internetnya, kemungkinan besar paling awal pun pada pertengahan di tahun ini. Itu sebab kita buat desakan dan minta kepada TM untuk cepatkan. Sebab dengan proses dan sebagainya dia makan masa. Macam mana pun kita berusaha supaya kita boleh mencapai norma baru ini, terutama dalam konteks untuk kita boleh menerobos masuk ke hati pengundi kita, rakyat. Sebab itu kita buat program pada malam ini, dan kita live FB kita di peringkat Barisan Nasional, peringkat UMNO-nya, kemudian di peringkat UMNO Bahagian sendiri, dan juga daripada bahagian Jabatan Penerangan kita buat. Itulah kita nak tengok bagaimana capaian kita dan juga follower kita, bagaimana supaya insyaAllah dengan adanya program yang pertama ini pada masa akan datang, sesuai tahu keputusan kita untuk mendekati kita punya pengundi dan juga orang ramai yang di luar sana, dan bagaimana cara kita sampaikan kita punya maklumat, program, ada tuju kita, bagaimana kita untuk perharapan dan PRU dan sebagainya. Dan tuan-tuan perempuan dan matiskan, kita perlu berada dalam realiti kita pada hari ini. Politik orang Melayu ni sudah berubah, dan mereka sudah ada banyak pilihan. Bukan UMNO semata-mata untuk orang Melayu bukan Muharram. Ada PKR, ada Pejuang, ada Putra, ada Bersatu dan sebagainya. Jadi sebab itu kita berhadapan dengan suasana yang cukup mencabar dalam suasana pada hari ini. Dalam masa yang sama kita ada COVID-19 yang kita tak boleh bagaimana dahulu kita buat program dan sebagainya.
Jadi dalam masa yang sama kita juga berhadapan dengan mungkin protes kepada rakyat yang terus kalau kita lihat dalam minggu 3 hari ini kita dah 1 kali 15 namun kita tak dapat lari dari memahami kehendak dan jangan semasa sebagai persiapan untuk kerja kita. Bagaimana kita lihat apabila kita Presiden mengumumkan untuk kita dan juga dalam kita punya mesyuarat persidangan di bahagian-bahagian kita menolak bersama dengan PN dan juga Persatu, dan kita lihat bagaimana di dalam alam maya di media sosial macam-macam yang terjadi. Juga kita dilabelkan dengan kata gila puasa. Kita benda-benda begini kita kena menerangkan, kita menyatakan kepada masyarakat dan kepada rakyat di luar sana. Jadi apakah ada tuju kita? Sudah pasti kita melakukan proses politik. Sebab itu UMNO ada sebagai parti politik kerana kita bukan pada kuasa. Dan kita perlukan kepada orang bagi bangkit semula, dan kita perlukan kepada kesatuan dan juga sokongan padu, bukan sekadar daripada ahli UMNO, tapi kita perlukan sokongan yang padu daripada rakyat untuk melihat bahawa UMNO Barisan Nasional juga khususnya boleh dan akan terus mentadbir kita punya negara. Jadi pastinya bila kita inginkan pada itu, kita perlu ada transformasi. Macam mana kita nak transform? Segi perubahan dalaman kita, sikap, pemikiran yang mana kita perlu berubah. Capaian kita pada masyarakat, apatah lagi yang disebut tadi dalam norma baru ini, sebagaimana rakyat mahukan action oriented, mahukan result oriented, mahukan action yang kita rotasikan kepada keputusan dan juga kepada action apa kita buat. Contoh kita banjir baru ni, naik hari hujan lebat hari Sabtu, kalau kita pergi persidangan dibawa sampai hari Ahad, hanya banjir besar dah seperti itu. 1971 banjir besar di bawah pada saya pun tak lagi. Kita tak dapat bayangkan, saya dapat cerita je. Pergi Kuala Serin, pakcik ni cerita macam ini. Saya pergi ke Seri Milis, kata dia macam ini. Ini 1971 banjir besar. Ada itu seluruh Malaysia. Ini 2021 banjir besar. Kita Kampung Balun tak pernah tenggelam. Sampai ke Taman Permai, masuk ke Taman Permai. Jadi itu satu benda yang kita buat. Tapi kalau kita buat kepada action oriented, result oriented, saya malam tu sampai 5 pagi berada di sana. Ketemu dengan masyarakat, kita pastikan, kita gerakkan jenjang kita. Air dan makanan kita hantar kepada pusat-pusat pemindahan. Sebab kita tahu itu kalau benda yang penting yang memang kita perlukan. Kalau masa kita tak ada masa cari tonton selimut sebagainya, kita punya. Sebab mereka nak result action oriented, apa kita buat. Jadi bila benda tu berlaku, alhamdulillah keadaan tenang. Adalah sikit-sikit marah apa semua, tapi mana mereka menampak. Ini yang saya katakan bahawa benda ini kita kena berhadapan dan kita kena pastikan berterusan kita laksanakan. Dan kita tak boleh pilih orang. Sebab yang kena itu semua rakyat. Tak kira dia parti mana, dia berbangsa apa, tolong dia pandang. Alhamdulillah, nampaknya berjaya. Dan saudara kaum B bagaimana? Itulah saudara kaum B, Tok Mat sendiri pun maklum. Di Tanjung Balin Tok Mat, saudara kaum B tak nak bersama dengan Persatu untuk pihak. Itu saudara kaum B. Dan bersama sama juga tak nak bersama dengan PNP. Saudara kaum B. Jadi pucuk pimpinan di atas kena lihat itu saudara kaum B. Nak ikut kaum B ataupun dapat keputusan mengikut kepada kepentingan yang di atas. Tapi mau tak mau kita kena sorokan, nyatakan. Mak saya bagi penerangan itu kalau kita buat jajaran baru dengan DNP banyak yang marah, tak parti tak setuju. Itulah dia. Tapi alhamdulillah cuma dengan itu bahagian baru ni oleh Presiden sudah bagi penegasan sekali lagi. Tidak kita sama dengan dan kita dengar suara kaum B tolak satu. Sebab itu keputusan apa ni Presiden mendengar itu dan itu keputusan. Itu suara kaum B yang itu. Jadi dan juga kalau di Tanjung Balin ni dalam kita punya persidangan baru ni pun untuk sit parlimen kita nak supaya UMNO bukan UC. Jadi kita harap Tok Mat aktiviti lah sebagai Sistem Barisan Nasional. Jadi saya membawa suara ini daripada yang perlukan kepada supaya UMNO ada dalam sit parlimen. Jadi inilah kita akan agak insyaAllah kita ada di panel, kita ada Tok Mat, Pak Alamat, Haji Nasrul yang memang
yang pengalaman dalam mengendalikan forum sebagainya. Kita lihat bagaimana supaya upasan pada malam ini akan mendatangkan hasil yang baik, dan kita insya-Allah yang pendengar maupun di dalam dewan ini ataupun di luar sana di dalam TV insya-Allah bersama manfaat dan boleh memberikan pandangan, komen dan segalanya kepada kita. InsyaAllah kita sedia mendengar, kita mendapat pandangan daripada tuan-tuan semua, dan apa juga pandangan tuan-tuan sebagainya. InsyaAllah mana yang mampu kita laksanakan, dan mana yang tidak mampu kita akan cuba lihat bagaimana supaya benda itu boleh menjadi sebagai satu keputusan ataupun sebagai satu pedoman kepada kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali sediakan kepada semua. Terima kasih kepada rakyat Malaysia, penganjur daripada penerangan dan Malin, daripada Zah dan Tentang Kuasa, dan juga kepada semua yang hadir pada malam ini, dan juga kepada semua pendengar dan nonton melalui live TV. Dan masih lagi kepada Tok Mat, hadir, dan juga pada listener kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Muhammad Zaidi Abdul Aziz di atas ucapan anuan yang disampaikan sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, seterusnya majlis menjemput Tuan Haji Nasruddin Ismail, Pengerusi Barisan Bertindak Rakyat Malaysia, selaku moderator pada malam ini untuk meneruskan ceramah isu-isu semasa Hala 7 dan cabaran PRU 15. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya silakan ahli panel termasuk pemangku ketua bahagian ke pentas. Sila pakai mikrofon kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan sabash kepada UMNO bahagian Tanjung Malin kerana sama-sama kami menganjurkan ceramah isu semasa Hala 7 dan cabaran menghadapi PRU 15. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas limpah kurnia kita berada di sini pada malam ini dengan satu tekad dan hasrat untuk memastikan bahawa parti Keramat Amruni terus menang dan menang pada PRU 15, insyaAllah. Amin. Tuan-tuan dan puan yang berbahagia, yang berhormat Datuk Ahmad Maslan, yang berhormat saudara saya Tuan Muhammad Zaidi Abdul Aziz, dan juga sahabat lama saya sejak di ITM, bekas dekan Fakulti Mass Communications, sudi berada di atas pentas menerima ajakan kita untuk memberikan sedikit sebanyak pandangan tentang tajuk yang diberikan. Latar belakang sedikit tentang maksud dan tujuan kita mengadakan ceramah hari ini tidak berbeza sebenarnya dengan ceramah-ceramah di mana-mana pun, tetapi dengan hasrat untuk membawa kita mengubah mindset cara kita berfikir. Begitu juga dengan hasrat kita untuk mengubah naratif penceritaan bagi menghadapi kempen-kempen pilihan raya yang akan datang. Dan akhir sekali ialah untuk seperti kata pemangku ketua bahagian tadi yang juga adun cawangan kita adun di sini tentang betapa perlunya kita mula berfikir secara logikal dan berobjektif. Maksudnya ialah no more NATO, jadi lagi cakap tetapi action. Dan saya memuji sikap itu. Boleh kita berikan tepukan kepada beliau. Hanya dengan mengubah mindset, kita boleh maju ke depan. Walk the talk, orang putih katalah. Begitu juga hanya dengan bertindak, tapi dengan bertindak membuta duri, dengan berfakta, dengan substance,
kita boleh maju ke depan. Begitu juga kita tidak boleh selama-lamanya mengikut cara lama berfikir, cara lama kita bersihkan pada masyarakat. Jadi kita mengadakan program seperti ini untuk heroing the people sebenarnya. Jadi kita asal tajuknya ialah kita panggil satu kaedah touring di mana-mana kawasan untuk membantu bakal-bakal calon dalam daerah ini. Itu asal sebenarnya kita, insyaAllah. Amin. Jadi saya mulakan dengan jemput saudara saya, Profesor Madya Dr. Baharudin Aziz untuk tampil ke depan, ataupun di situ memberi ada mikrofon kecil untuk menyampaikan presentation beliau tentang cubaan daripada kerja lapangan yang telah dibuat sempena PRK SLIM baru ini. Pandangan beliau bukan hanya pandangan ilmiah, tetapi pandangan yang berdasarkan pada fakta dan juga kerja lapangan penyelidikan berdasarkan beberapa questionnaires dan melibatkan ramai kegiatan yang ada 1-2 di sini membuat survei di hari pengundian di PRK yang memenangkan calon kita dan syabas kepada saudara Zaidi kita, insyaAllah. Dan dengarkan apa yang telah beliau dapati untuk kita sama menghayati. Realitinya di situ, dan kemenangan kita besar bukan kerana kita mengadakan cerita, tetapi kerana kita membuat penyelidikan. Silakan Profesor Madya, bekas dekan Mass Communication Faculty, juga lulusan PhD dalam bidang Strategic Communication dari Bolton University, USA. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Nasrul, sahabat saya. Dalam perjuangan saya di UiTM selama 30 tahun mendidik, memberi ilmu dan kemahiran kepada anak bangsa dan juga kaum putra warga UiTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berhormat, yang dihormati, hormat untuk Sri Aslan selaku Setiausaha Agung Barisan Nasional yang baru dan juga Setiausaha Agung Barisan Nasional. Bukan saya rasa gembira sebenarnya. Tahu tak Datuk Seri, kita rasa lega. Inilah lega melantikan Datuk Seri ini sebagai Setiausaha Agung. Sebab saya masih ingat lagi. Saya tak lupa dah dan cantik juga. Hari ini tata cara kerja pagi, petang, siang, malam, subuh, senja. Saya pun tak tahu bila Datuk Seri ini rehat. Hanya saya pernah beritahu dengan YB Datuk Seri, bila lari muncul 100 meter, tengoklah belakang, tengok kami yang muda-muda itu. Inilah kita dapat pemimpin yang berwibawa, komited untuk menjawat jawatan Setiausaha Agung Barisan Nasional dan juga dan juga sahabat saya yang saya kagumi. Sebab saya kata saya kagumi YB Tuan Muhammad Zaidi Aziz, sebab tak pernah saya buat kajian. Kajian ini yang menunjukkan para pengundi, saya buat kajian para pengundi kali maling khasnya tadi pengundi SLIM lah semasa PRK M58 SLIM 29 Ogos ya. 78.2% 78.2% beri sokongan yang padu kepada calon Barisan Nasional UMNO masa pertandingan semasa PRK SLIM. 78.2% tak pernah begitu tinggi kalau dibandingkan dengan Semenyih, Cameron Highland, Rantau dan sebagainya. Ya, itu sebablah malam ini saya pun ingin mengesyorkan
maka kehadiran Datuk Seri Setiausaha Agong Barisan Nasional sebab apa, bukan saja pengundi Melayu, orang asli, dan juga pengundi kaum Tionghoa dan juga pengundi India yang memberi sokongan kepada Tuan ini Muhammad Zaidi kita. Banyak semua yang berasa sungguh senang dengan Tuan Haji Tuan sebab sebab tu saya mensyurkan bahawa kalau nak cari calon untuk parlimen Tanjung Malim cakap ni dari sudut maklum balas penemuan kajian daripada pengundi yang saya buat hari ini. Mungkin di antara tuan-tuan dan puan-puan ada jadi responden dalam kajian ini. Saya masa tu stesen di Felda Tolak Selatan, saya ingat lagi, dan Kan Slim cantik, ada bukit, ada masjid kat atas tu. Saya bersolat minta hajat supaya tuan menang banyak betul pun 10,000 lah majoriti. Ni saya nak kongsi sikit lah secara ilmiah yang kami buat. Ini pejuang yang cerita. Saya pun buat kajian pejuang, tapi pejuang dah nampak macam jatuh. Naik habis sekarang dah meleset dah. Guru tengah naik habis semua ni sudah. So nanti Haji Mia sampai dia naik 78.2%. Ini pengundi yang hilang objek yang kita dapat. Saya tak nak buang masalah buat kajian dengan orang-orang Malaysia, tapi dia nak protes. Yang pentingnya pengundi, the votes that count. So saya buat kajian tentang pengundi. Masa dulu di Cameron Highlands dan sebagainya. So saya nak tanya Tuan Haji, Datuk Slim ni bayar tol tak? Bayar. Ingat free. Saya ingat tak payah bayar free, tak payah bayar tol. Dulu kan dia orang kata biar hari 14 ke apa ke, DAP cakap toll free. Kita bayar tol. Dia penerokan vendor apa dia kata, hutang penerokan kita habiskan. Anak saya telefon, "Bah, jangan risau, Bapa, ni PTPTN dah tak ada." Tak betul, mati cakap ni. Dia orang kata nak hapus ni. Saya pun kata kan nak hapuskan. Apa? Ibu rumah tu di Cameron Highland, Semenyih, Rantau, Tanjung Piai, semua. Sebab ibu manifesto, buat janji-janji palsu. Inilah akibatnya. Kita pengundi-undi tahu dengan tata cara penipuan tu. Tapi saya cakap terus terang lah, sebahagian daripada golongan yang berbuat Pakatan Harapan yang disebut Pakatan Harapan tu ada lagi. Ada lagi dalam kerajaan tu. Tapi tak apalah, kita harap kita pandang secara positif. Kita harap dapat takbir negara yang sedang menghadapi pandemik COVID-19 ni. Jadi lagi satu kita tanya kepada pengundi, parti mana yang mampu mengurus tadbir ekonomi negara dengan berkesan dalam era pandemik, pasca pandemik COVID-19 ni? Orang cakap BN. Dia keyakinan itu letak pada BN juga untuk menguruskan. Dan BN UMNO masih di hati pengundi-pengundi Slim. Terus terang, mungkin tuan dah tengok sendiri kan tentang hasil kajian ni. Sebenarnya Haji Nasrul cakap tadi hero juga lah, hero. Pengundi yang membuat pemilihan yang tepat pada 29 Ogos 2020. Kamu sudah memilih satu pemimpin yang berwibawa di hati. Banjir, saya ingat saya lah boleh naik kereta terbang, nak tengok kata banjir, kereta terbang tak siap lagi. Saya pun kena main, bayar tu lagi, kata pergi dulu. So kan saya nak olok-olokkan bangsa banjir, tak kita harapkan tak sabar menghadapi dugaan banjir pada bangsa banjir lah. Dan Datuk Seri bersama Datuk Seri Presiden turun juga faham, kalau kita raut faham, membantu. Saya tak nampak muka
MP Pahang sini pun saya tanya-tanya, ada nampak kat MP Tanjung Balai? Dia orang pun kata tak tahu mana dia pergi menyorok. So terima kasih lah. Dan saya pun difahamkan yang Berang pun Tuan Haji, Tuan pergi tolong dekat bangsa-bangsa banjir, kalau pergi doh semua. Ini tak diharapkan pahala apa ni menimpa ganjaran pahala yang semua baik kepada Tuan Muhammad Zaidi dan juga penyokong-penyokong lah, sah-sah kepimpinan UMNO yang apa ni ada pada malam ini yang saya hormati, dan juga teruskanlah perjuangan kerana penemuan kajian telah menunjukkan bahawa pengundi Tanjung Malim dan juga pengundi PRK ini masa PRK Slim ni mahukan calon PN UMNO. Saya terima kasih. Terima kasih saudara Profesor Media Dr. Nurdin Aziz. Saya ada satu soalan boleh? Terus. Oh, alhamdulillah. Saya pun stesen dekat Cerita Pesawat 2, di mana on the final countdown pada malam terakhir itu ada program bersama dengan yang berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak atau Mak Tun Adil malam itu berucap bersama dengan Datuk Seri Aziz Rahim. Bersemangat, semua ketiga bersemangat, terutama sekali Tok Mak lah yang saya nampak walaupun very short pasal Datuk Aziz Rahim dah ambil masa dia banyak, tapi ucapan terakhir daripada Datuk Seri Muhammad Najib itu memang disambut oleh golongan muda especially, dan kami bersorak beramai-ramai bergendang seolah menyambut kemenangan. Memang betul kita menang the next day. Hari esok kali kita menang dengan majoriti besar 20%, alhamdulillah. Dan masyarakat Kedah di kawasan Slim ni saya nampak no problem. Saya pun mengambil masa yang panjang juga berada berkempen. Dan cara kami berkempen tidaklah pakai baju UMNO atau baju nasional. Kami pakai kalau ke masjid ke surau tu memang pakai kopiah, pakai baju dalam pakai kain itu. Tapi kesannya impaknya besar sebab kita dapat maklumat fresh terus daripada pengundi. Betul kata Profesor tadi, kami tackle pengundi. Saya ada pengalaman tentang buat research ni di Amerika for 4 years dalam Gallup Poll. Jadi pengalaman itu. Tapi di sana ada everything is computerized, semua sekali dikomputerizkan. Mungkin kita tak usah bimbang apa yang dicadangkan oleh UMNO melalui Susah Agung kita untuk mengadakan pilihan raya. Kita boleh buat cara maya, mengundi saja, kita pergi mengundi. No problem, insyaAllah. Dan I'm very confident the way that mengundi di Slim, mengundi diterjemahkan di peringkat Tanjung Malim, Parlimen, insyaAllah kita boleh menang. InsyaAllah. Dan kita yakin. Dan sebenarnya cara pemikiran kita perlu diubah ke arah itu, winning mode. Kalau kita nak berjuang, even main bola sepak pun, kalau kita rasa Perak boleh kalah, memang kalah. Tapi kalau kata Perak boleh menang, lawan mana pun termasuk JJT, negeri asal saya, Perak boleh menang. Yang penting kalau boleh, memang boleh, insyaAllah. Jadi terima kasih lagi Profesor. Kalau nak jawab soalan tu silakan. Are you confident that we can win? Kalau mengikut saya cakap ni landaskan penubuhan kajian. Mengikut penubuhan kajian, saya rasa saya yakin calon UMN UMNO boleh menang di Tanjung Malim lah. Semasa periode 4 semasa. Tapi pada saya bagi Muhammad Zaidi ada nak komen tu. Kalau berdasarkan kepada kajian yang Prof sebutkan itu dan berdasarkan juga kepada gerak kerja yang dilaksanakan semasa PRK yang lalu, dan kita terus mantapkan gerak kerja tersebut, insyaAllah kita boleh kita dapat Parlimen Tanjung Malim, dan insyaAllah akan ada heran pun kita akan dapat.
Dia yang bagian tadi bekerja berkaitan result oriented dan action oriented. Action oriented. No more nato, no action, talk only. Okay, thank you. Jadi tuan-tuan dan puan dari Datuk, saya dengan amat sukacitanya menjemput saudara saya, sahabat seperjuangan yang terbentuk dengan sendirinya kerana bakat dan kesungguhan untuk menjadi somebody yang selalu bercakap education is the best, the greatest economic equalizer. Maksudnya dia sendiri yang boleh terang kepada kita. Dan untuk menyampaikan ceramah khas beliau selaku Setiausaha Agung Barisan Nasional mengenai cabaran dan hala tuju kita yang masa akan datang, insyaAllah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Haji Nasirun selaku moderator, teman-teman saya yang ada di sini, YB Muhammad Zaidi Aziz, Datuk Saleh Mandesa atau Cikgu Cok, Setiausaha Kerja UMNO Negeri, Profesor Madya Dr. Baharudin Aziz, Saudara Sulung Jamil, Setiausaha Bahagian Haji Hamzah Ketua Penerangan, Haji Mahmuad Bendahari, Saudara Amin Pemuda, Siti Zubaidah Putri, Ahli Tankuasa Bahagian Pak Peringkat, tuan-tuan dan puan. Salina Salina Samsudin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Lepas PRK hari itu, inilah kali pertama saya kembali ke SLIM. Rindu dengan kejayaan PRK SLIM. Kita tahu arwah Datuk Husairi sebelum ni dapat 8327, PAS 4103, PH 61844, majoriti 2183. Tapi baru ni YB Zaidi dapat 13,060 undi. Yang Amir tu, apa dia kata? Apa cokan kata dia? Amir punya cokan kata? Jangan risau, Amir. Jangan risau, Amir ada. Dapat 2115 je. Lepas itu Profesor Santara kata dia letak nama dia Profesor 276 je. Dan majoriti daripada 2183 melonjak kepada 10,940. Alhamdulillah, syukur. Jadi bila saya datang di sini, tentunya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada jentera, bagi pihak UMNO dan bagi pihak Barisan Nasional dan bagi pihak Muafakat Nasional. Tiga sekali Setiausaha Agung. Lepas tu terima kasihlah siapa yang buat ucapan tahniah kan, yang banner. Terima kasih. Pantun. Pantun ada. Pantun. Selepas SLIM kita pergi ke Sabah. Jadi masa di Sabah tu dia punya kata-kata dia tu ialah radu, tatap radu, radu sampai rada. Jadi apabila mereka kata radu, tatap radu, radu sampai rada, jika UMNO padu, menang milik kita. Jadi pantun lah. Tapi ada banyak ahli pantun tuan dalam ni. Saya tahu dah mesti ada orang tak pantun ni. Pantunnya. Okey. Semangat sedikit jangan dibuang. Sekian lama sudah membara. UMNO bangkit terus berjuang demi agama, bangsa, negara. Sekian lama sudah membara, sepanjang hayat dilupa jangan. Demi agama, bangsa, negara, prihatin rakyat jadi pegangan. Jadi tentang kompan pantun original saya karang sendiri. Dia ada rima di tengah, ada rima di hujung. Bolehlah lihat pantun-pantun itu. Ada kawan-kawan kata buatlah buku pantun, pantun politik. Saya ingin mengulangi bahawa kenapa kita dapat 10,945 majoriti
Ini merupakan formula ajaib yang kita nak gunakan pada PRU15 ni. Formula ajaib muafakat nasional bersama dengan PAS. Kalau kita lihat 83274103 yang didapati oleh PAS dan didapati oleh BN pada PRU sebelumnya, berarti kalau kita campurkan dapat 12,430. PAS dan BN undi dapat 12,430, tetapi apabila berlaku PRK dapat 13,060, ada tambahan lagi 630. Jadi formula kita bersama PAS ini adalah formula yang cukup ajaib, dan kita jangan berpisah lagi antara UMNO dan PAS. Ini formula ajaib. Kita tahu 9 bulan 5 2018 kalah Barisan Nasional kali pertama. Pada malam itu 121 kursi diperolehi oleh PH. Daripada 121 kursi itu ada 30 kursi yang sepatutnya tidak kalah. Kalau dicampur undi BN dan juga undi PAS, 30 kursi itu patut tidak kalah. Sebagai contoh, di negeri Pahang kalah 5. Di Bentong, di Indramakota, di Kuantan, di Raub dan juga di Temerloh. Tetapi 5 itu kalau kita buka kembali keputusan campur undi PAS dan undi BN, 5 itu boleh menang. Dan formula ini kita akan lakukan. Pada PRU ke-14, Barisan Nasional dapat 79 kursi, PAS dapat 18. 79 campur 18, campur lagi 30 kursi yang saya panggil kursi muafakat nasional. 79 campur 18 campur 30, insya-Allah kita boleh dapat 127 kursi dan memerintah kita, insya-Allah, pada PRU yang ke-15. Soalannya bila PRU yang ke-15? Itu soalannya. Kenapa kita tiba-tiba mendesak nak ada PRU ni? Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, puan-puan, tadi saya dipertontonkan dengan Awani. Dia interview, kalau tak Awani TV3, dia interview seorang pemarut kelapa, budak muda, saya tak tahulah dia dah mendaftar undi atau tidak. Tapi dia kata kita tak boleh PRU ni sebab COVID. Yalah, dia kalau kelapa, lepas itu disuruh interview, dia cakap begitulah. Tetapi kenapa kita nak pilihan raya ni? Ada 30 negara mengadakan pilihan raya masa COVID. Antaranya Amerika Syarikat, Korea Selatan, Singapura, New Zealand. Pas saya belajar dulu, ya, Singapura ni sebelah kita je, semua melaksanakannya dalam waktu COVID. Dan kita adakan ketika COVID di mana? Di Chennai. Lepas itu kita adakan di sini. Lepas itu kita adakan di mana? Di Sabah. Sabah itu sebenarnya antara punca merebak, ia merebak di Sempurna. Kerana orang-orang pulau datang malam-malam naik motorboat, mereka masuk tanpa di-screen dan sebagainya. Itu dia antara punca lah yang saya difahamkan. Sebab Sempurna itu mula-mula kawasan merah, lepas tu dia merebak daripada kerakyatan. Kita tahu pulau-pulau yang ada di sekitar itu. Kalau perkara itu tidak berlaku, saya kira tidaklah setinggi itu COVID di Sabah. Jadi apabila vaksin sudah mula sampai, dan kita tahu vaksin akan sampai bulan Februari, isu mengenai kekhawatiran COVID ini sudah tidak lagi menjadi kekhawatiran tahap tinggi kalau mula rakyat divaksinkan. Tadi saya lihat video bagaimana Perdana Menteri Singapura telah divaksinkan. Saya menunggu bila agaknya Perdana Menteri Malaysia akan divaksinkan. Kita tunggu. Dan Menteri yang jaga vaksin ni saudara KJ. KJ pula sehari dua ni dia berbalap sikit dengan saya pasal pisang goreng pisang macam-macam lah. Siapa yang suka melihat media sosial ni faham apa saya sebut. Tak apalah, saya tak naklah bergaduh-gaduh dengan KJ ni. Saya nak beritahu KJ ya, Dr. Adham, Tengku Zafrul yang jaga duit, dan Perdana Menteri
vaksin COVID-19 mesti sampai ke Malaysia secepat mungkin. Setuju tuan-tuan? Setuju? Lagi lambat, lagi ramai orang meninggal dunia, lagi lambat kes, lagi banyak ribu, sekarang dah ratusan ribu kes. Semalam 3,000 lebih, hari ini 2,000 lebih. Jadi dia amat merisaukan. Setiap hari adalah amat penting. Disebut vaksin akan sampai Februari. Bila Februari? Bila Februari? 1 Februari ke? 14 Februari ke? 28 Februari ke? Masa makan tadi disebut, ada yang kata 30 Februari ya kan? 30 Februari mana ada? Februari itu bila? Vaksin nak sampai Februari ni bila? Sebab satu hari itu ribuan kes bertambah. Jadi pada saya, menteri-menteri kita ni jangan orang panggil nanti Kementerian Lembab, Menteri Lembab kerana 50 negara sudah memvaksinkan, mula memvaksinkan rakyatnya bulan Disember itu. Dan 17 Januari ini Indonesia akan memvaksinkan rakyatnya secara besar-besaran. Jadi itu harapan saya. Nak ulang balik kenapa perlu PRU? Kita perlu PRU kerana kerajaan ini ialah kerajaan yang mempunyai majoriti paling tipis dalam dunia. Profesor Madia, paling tipis dalam dunia. Kursi parlimen di Malaysia ini 222. Separuh daripada 222 itu 111. 2 bahagi 2, 1. Kalau nak jadi kerajaan di Malaysia ini 111 campur 1. Minima kalau nak jadi kerajaan di Malaysia ini 111 campur 1 ini. Dan kerajaan Malaysia ini ialah kerajaan 111 campur 1 aja. Perasan ke tidak? Rasa yang marut kelapa tadi itu tidak perasan. Yang interview sebagai suara akar umbi marut kelapa tadi saya tak tahulah. Sekolah ya, mungkin harap sekolah tinggi lah. Kalau sekolah tinggi UIA ya, PhD, saya rasa dia tentu boleh mengulas dengan lebih tepat. Jadi itu dia. Kerajaan yang tidak stabil ini pelabur lari, tuan-tuan. Bacalah Facebook bosku, bagaimana pelabur-pelabur lari pada Malaysia. Ada pelabur yang tak singgah ke Malaysia. Apabila pelabur tak ada, pekerjaan kurang, pekerjaan gaji tinggi makin kurang. Silap-silap pelabur yang ada pun akan keluar. Pelabur yang baru akan tak mau singgah, dia singgah tempat-tempat lain yang lebih stabil. Saya dulu timbalan Menteri MITI, selepas timbalan Menteri Keuangan, sebelum itu timbalan Menteri Jabatan dan Menteri Jaga Felda. Salina salah seorang pegawai serantau di DPP itu. Dan apa yang kita buat? Ya, saudara Sulong tahu masa di Felda, apa yang kita buat ketika di Felda? Kita jadikan Felda sebagai satu kawasan contoh, masyarakat contoh yang terbaik di luar bandar pada ketika itu. Tapi kalau pelaburan Felda tak apa untung dan sebagainya, semua akan jadi masalah dan susah. Dan sekali ini memerlukan kestabilan kerajaan. Dan kestabilan kerajaan itu bukan kerajaan satu campur 1. Kerajaan yang stabil ialah 111 campur 30, campur 40, campur 50. Di mana boleh dapat itu? Pilihan raya. Apa nak takut sangat pilihan raya ni? Pakai face mask. Saya buka lah sebab nak cakap. Kemudian jarak-jarakkan. Sekolah 4 tingkat, 4 saluran. Satu lagi sekolah 4 tingkat, 4 lagi saluran. Jadi 8 saluran. Jarak dengan batas. Bawah sekali orang tua-tua, atas sekali orang muda-muda. Kempen tak boleh. Kempen Facebook, Facebook Watch, Facebook Live. Itu je boleh. Gunalah segala media sosial yang ada. Guna apa dia? Twitter, guna FB, guna TikTok, guna Instagram, gunalah. Guna WhatsApp sampai berasap. Tuan-tuan, YouTube, guna pun kali ini. Tak boleh kempen. JR tak boleh pergi rumah ke rumah. Lepas itu apabila tiba hari mengundi, selang 10 hari ke apa, pangkah je lah. Pangkah itu pergilah macam saya kata sebut tadi. Selesai.
menang kerajaan 140 ke, 138 ke, 150 ke, barulah kerajaan boleh bergerak dengan baik. Cukup sekadar itu. Terima kasih. Setuju apa saya cakap ni? Saya kagumlah. So, kalau kita fikir secara rasional, secara ilmiah sikit sebanyaknya, kita mesti faham apa yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Seri Yang Berhormat tadi. Persoalan di kalangan masyarakat yang kami nampak sewaktu buat kajian ialah skeptikal kepada kepimpinan yang ada sekarang, terutama sekali yang bekas-bekas dulu orang UMNO menjadi MP lompat ke sebelah sana. Jadi senario yang ada sekarang kita lihat ialah ketidakpastian tentang kepimpinan. Kalau kita Barisan Nasional khususnya boleh menunjukkan kepimpinan contoh yang terbaik sebagaimana yang telah kita lakukan for the past 61 years dulu, insyaAllah saya rasa kita boleh kembali mengungguli kepercayaan rakyat dengan mengundi Barisan Nasional. Key pointnya ialah mufakat nasional. Saya nak tanya kepada Datuk Seri, perancangan khusus untuk memperkasakan mufakat nasional, sebab kita perlukan sangat kerjasama erat dengan PAS dalam konteks ini, tapi nampaknya PAS pun telah hampir brainwash oleh pihak sebelah sana. Jadi apa pandangan Datuk Seri tentang permasalahan ini? Sebab kalau PAS lari daripada kepompong mufakat nasional, kita tak mungkin dapat undi yang besar untuk kerajaan. Terima kasih. PAS dia nak dua-dua, dia nak PN, dia nak MN. PAS inginkan Perikatan Nasional bersama PPBM, dan PAS juga inginkan bersama UMNO. Oleh kerana itu, harapan PAS ialah tidak ada pertembungan. Dalam PRU yang akan datang ini, PAS berhasrat sama ada mereka nak mengguna logo PN yang ditulis Perikatan Nasional itu, ataupun mereka ingin menggunakan logo mereka sendiri, itu belum ada pengumuman. Tetapi UMNO, Barisan Nasional, logo kita tetap satu-satunya gacing. Itu logo kita. Bagaimana kita nak mengukuhkan MN? Lepas ini Dr. Bahar boleh sambung saya. Di bawah ni kita teruskan program. YB teruskan program dengan kita punya, siapa tu? Siapa kita punya YDB PAS kawasan? Ustaz Tarmizi. Dan Cik Kucuk boleh meneruskan program kita dengan PAS di beberapa kawasan. Kita ada 3 adun PAS di Perak. Kita tidak boleh nak berpisah dengan PAS, walaupun mereka cuma ada adun, tetapi orang PAS ada mengata tempat. Penyokong-penyokong PAS ada di semua tu. Jadi kita perlukan sokongan-sokongan pengundi-pengundi PAS dalam pilihan raya yang akan datang ini. Walaupun mereka menang baru 3 Dewan Undangan ini. Mengenai perbincangan kerusi itu, saya salah seorang yang merundingkan kerusi. Kita akan berbincanglah dengan baik. Yang penting kita telah berbalah selama 60 tahun lebih. Kenapa kita berbalah? Kerana ideologi. PAS kata kita begitu, BN kata kita begini, UMNO kata begitu, maka kita hentikanlah perbalahan itu. Menitis air mata kesedihan pada 14 bulan 9 tahun 2019 di Dewan Merdeka PWTC. Biarlah kita ingat selama-lamanya itu bahawa kita tidak akan berpisah lagi. Jadi kita rapatkan muafakat nasional. Kerja saya sebagai setiausaha bersama muafakat nasional. Saya akan bertemu dengan Datuk Takiuddin, setiausaha bersama muafakat nasional. Dan mudah-mudahan pertemuan itu nanti boleh menghasilkan sesuatu perkara yang baik. Dan kita tahu bahawa Presiden UMNO juga baru-baru ini ada berjumpa dengan Presiden PAS. Timbalan Presiden
UMNO juga berjumpa dengan Presiden PAS. Naib Presiden UMNO juga berjumpa dengan Presiden PAS. Ini baru lagi. Kelihatan daripada situ tidak ada tanda-tanda bahawa PAS akan meninggalkan kita. Walau bagaimanapun PAS ingin bersama juga PPBM. Yalah, kita ni agak berbeza sikit. UMNO dengan PPBM ni macam PAS dengan PAN lah, saudara-saudara sekalian. Perbalahan itu masih luka berdarah lagi. Jadi UMNO dengan PPBM ni kita faham kenapa kita sukar. Begitu juga macam PAS dengan PAN. Tentu juga mereka sukar. Kalau dalam Dewan Rakyat itu pemimpin PAN yang bangun berucap memang dia bantai menteri-menteri PAS dan timbalan-timbalan menteri PAS. Jadi itu juga PAS faham apa yang berlaku pada UMNO berhubung dengan keadaan hubungan dengan PPBM. Namun walau bagaimanapun yang penting pada kita ialah hubungan antara BN dan PAS itu mesti terus kekal dan kekal sehinggalah lepas pilihan raya, insya-Allah. Jadi itulah. Apa kata kalau doktor nak bagi pandangan perkara yang sama, soalan yang sama, pandangan tentang MN? Terima kasih Dr. Sri, bagi Dr. Puan yang saya hormati sekalian. Sebelum wujudnya Mufakat Nasional dan juga Penyatuan Umat ini, saya cakap terus terang di kelas. Saya ramai kawan dalam PAS. Kawan-kawan saya ni ramai dalam PAS. Tanyalah kalau YB Ustaz Idris Ahmad sedang tonton. Dia dengan saya berkhidmat di IT yang Melaka dulu. Sama sekali. Ramai. Yes. Jadi masa PRK sendiri, saya berteduh di kemah PAS. Ada ni dua gambar saya ada dengan orang-orang PAS kat dalam ni. Ingat ada cover dia lagi. Saya rasa sejuk. Masa seronok, kan? Kerja sama-sama bagus. Sebab rantau dengan semenyi ni pelekehkan agama Islam, mempersedakan bahasa Malaysia, memperlekehkan kedudukan Raja-Raja Melayu, bawa usung masuk Abu Jimping. Kata si Ahmad yang ni Mak Sabu, Abu saja apa takut. Dia tak buat kajian, dia tak tahu. Saya buat kajian, saya tahu. Sebab apa dia simbolik. Ni dia respon kepada Datuk Sri cakap tadi. Simbolik dengan ikonografi ni. Dia kalau Raja tahu lah kan. Kalau saya lah ambil sapu tangan saya ni, sapu tangan pergi kat Sri Pasir Sri, berharap tak kotor sapu tangan dia. Okay. Saya angkat sapu tangan saya ni kain. Saya pergi besok pagi di Tasik Slim. Saya, mari tuan-tuan dan puan-puan, mari saya tengok ni. Saya ambil pula lighter saya bakar sapu tangan saya. Orang tidak apa dia ni tak betul tau. Patut simpan lama, nanti dia lepaskan dia cepat kan. Kalau saya pula ambil telah jalur gemilang, saya buka jalur gemilang, mari tuan-tuan dan puan-puan, nah saya bakar ni kain. Tapi kalau saya bakar jalur gemilang, simbolik dia apa? Apa akan jadi kepada saya? Takkah orang kalau dia hentak saya, dia bawa pergi balai polis, simbolik dia lain. Abu Jimping pada dia orang Abu, tapi pada PDRM, pada regimen Melayu, pada orang Melayu, semua bangsa, TSP Puchong Kong, CBO Perak, dia tembak depan Kak Ipoh komunis. Saya ikut sampai pembumian Puchong Kong, CBO, Sikamat Chinese Cemetery, saya masih ingat kan. Arwah ni Ibrahim Abdul Rahman, CBO IGP, Henry Gani, Escape Getah, Kereta api, semua dia ni mau junjung Jimping. Itu Mak Sabu tak buat kajian. Kita buat kajian, kita tak orang Melayu jangan main dia. Kita tak suka benda-benda macam ni. Sebab tu kita dapat bersamaan dengan PAS. Seperti mana yang kajian saya di Semenyi Rantau Cameron Highland menunjukkan. Itu Cameron Highland pula. Dah mula dah 100 hari dia orang tipu, dia orang tak boleh bawa. Orang dah situlah titik permulaan itu. Penipuan manifesto, janji-janji palsu, berlekehkan ni, buat macam-macam macam tu. Jadi
ini yang menyebabkan kita bersama lah dengan PAS. Dan saya harap bahawasanya ini yang kita tengok tu simbolik PAS dengan UMNO ni, saya perkukuhkanlah persahabatan kita. Genggaman ni jangan lagi satu saya nak sebut, masa tu Muhammad Adib, arwah Muhammad Adib Bomba, masa rantau kan seminit saya tak ingat. Itu memang kita rasa orang sampai kata nak pergi undi ni, perhatikanlah, renungkanlah wajah Adib pergi undi. Sekarang orang Melayu ialah nak pergi, dia tengok Tuan Raha tu Raha, kau pergi geladah rumah Tuan Raha. Siapa yang arah Melayu? Kita tak suka benda ni yang berlaku. Siapa yang IGP, polis pergi arah Bana dia Ahmad Singh, hari ni kita pun tak tahu. Dia bawa main kapal layar, apa tu, mewah, masuk hampa depan. Mahathir ni saya cukup cakap terus terang, Dr. Mahathir ni dia pakar konspirasi teori tau. Dia pakai Joseph Paul Goebbels, kan? Joseph Paul Goebbels ni bos dia tu Adolf Hitler. Joseph Paul Goebbels ni pakar konspirasi. Dia hamparkan kita. Dia kata, negara nak bankrupt, wujud tabung harapan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang pegang tabung harapan ni akaun? Siapa sign tabung harapan ni akaun? Tak bolehkah bantu masa banjir guna tabung harapan? COVID kat Sabah, Ustaz Emilio bawa ni, tolong, you tak boleh gunakan tabung harapan. Mahathir in front of me, I ask him now, who is holding the account of tabung harapan? You tipu kami, kata rakyat nak bankrupt, you pergi jemput. Dia pergi jemput, malah nak hutang samurai bond. Lepas tu pergi China, ada bond. Kau kata negara nak bankrupt, tapi cepat-cepat pergi, negara nak dijual kat China. Habis-habis pergi dah pergi buat dirikan proton, pergi melawat factory proton. Ni apa benda? Ni pemudi cakap dengan kita. Saya buat kajian, kita tahu. Okey lah, itulah sebagai ni respon saja. Saya tak ada jawapan yang tepat lah. I have no correct answer, but it's a response to what Dr. Sri said. Terima kasih Professor. Your response is very interesting to me, dan Thomas pun seperti memukan pandangan yang berbeza sedikit daripada seorang akademia seperti Profesor. Terima kasih. Saya nak rujuk balik kepada apa yang telah dikaji semasa PRK Selim di hari kemudian, dan kebiasaan Profesor ni buat kajian baik di Kementerian baik di Semenyih, di Rantau, Chile dan juga di Selim ni waktu hari mengundi. Bayangkan hari mengundi itu hari buat keputusan. Seriously, rakyat nak milih siapa pemimpin yang mereka harapkan untuk membantu mereka menyelesaikan masalah ekonomi khususnya. Jadi di Rantau, di sini dan di tempat-tempat yang disebutkan tadi, semua memilih Barisan Nasional. Jadi tak mungkin pada pandangan saya lah rakyat akan berubah hati untuk memilih parti lain, termasuk PN. Kalau kita tentu alhamdulillah tentu PN, tak ada tempat lain kita nak mengambil, betul tak? Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada kita, masih ada banyak masa lagi. Saya ingat YB Muhammad saya ini menyembunyikan buku dia untuk cakap. Jadi kita betul terang aja, kita nakkan kepimpinan yang berkarisma seperti YB ni lah. Walaupun tak kecil macam Thomas, tapi jiwa dia tetap besar sama macam Thomas, insyaAllah. Silakan kalau ada apa yang terbuku di hati. Terima kasih kepada Haji Aswan. Apa yang dinyatakan oleh Ketua Panel ni lah, itu merupakan harapan kita lah. Tapi saya lebih melihat juga kepada soal realiti
dan bagaimana dengan realiti yang ada itu dia akan menentukan kepada kita punya keputusan. Dan sejauh mana apa yang dibangkitkan oleh Tok Mat itu maknanya dirasai dan difahami oleh pengundi. Dan Prof. Jadi banyak lagi perkara kita kena rungkaikan supaya satu persatu rungkaian yang kita keluarkan itu akan menatijahkan, iaitu natijahnya adalah pengundi nak akan bersama syurga dan akan bersama syurga. Jadi ini dan kecil ini kita kena buat segera dan cepat sebab kita tak punya banyak masa, tak punya banyak masa. Sebab itu saya tekan bahawa kita keseluruhan daripada atas sampai ke bawah, cukup pimpinan dan sebagainya, kita kena turun ke bawah, mendekati rakyat, mendekati masyarakat dan lihat. Dia mungkin ada tengah tempat berbeza isu. Orang melihat isu yang ada di negara ataupun isu lokal yang di sini. Okay, kalau di Tanjung Alim ini, adakah jadi kesan yang isu yang ada di dalam di negara yang dibicarakan di tingkat pusat dan sebagainya? Pada tanggapan saya, ada sedikitnya dia akan berkesan kepada pengundi di sini, tapi tidak semua juga. Kerana rata-rata kita di sini, satu yang saya lihat adalah soal akses dia kepada maklumat dan isu yang ada. Dan adakah kita nak lontarkan apa yang berlaku di negara itu kepada mereka yang berada di Tanjung Balai itu? Mungkin tidak perlu sertakan perkara yang demikian, tapi kalau kita melihat kepada pengundi muda, itu yang kita risaukan. Kalau di Tanjung Balai ini pengundi muda hampir 45%, dan dia boleh memberikan kesan kepada keputusan PRU. Dan itu juga yang berlaku pada Islam dulu. Di Islam saja pengundi muda juga 42%, ya, 41%. Jadi bagaimana pengundi muda yang selesai adalah 21 ke 30 tahun, 40, 21 ke 30 tahun, 41% Islam saja. Sebab itu kita perlu berhadapan dengan mereka ni dan kita melihat dengan isu yang saya sebut tadi. Tapi sebaliknya itu, kita tak boleh lontarkan banyak perkara yang melibatkan isu-isu semasa yang ada. Kerana kita perlu dekati juga mereka ni dengan cara yang mana kita turun ke bawah. Sama mereka, bergaul mereka, melayan mereka, dekati mereka, dan itu insya-Allah benda akan mendapat manfaat kepada kita. Tapi mahu tak mahu saya kata tadi, yang 41% itu slim dicampur berang dengan sungkai, saya yakin akan pergi kepada 45%. Sebab di berang lagi ramai pengundi daripada slim. Di berang 28,000 pengundi dan banyaknya orang muda, khususnya orang daripada Shah Alam yang berpindah ke Pulau. Itu buat peningkatan itu. Begitu juga orang pensyarah-pensyarah yang ada di kursi, yang golongannya golongan profesional dan punya ada pemikiran dan sebagainya. Sebab itu kita yang dia punya dia ada di sana. Dia punya pengundi dia. Terima kasih. Ya, saya sambung terus mengenai pengundi muda dan pilihan raya. Tetapi sebelum itu takkan kita nak buat masa banjir. Kita selesaikan banjir ini dulu. Cuma saya melihat isu banjir ini sebelum saya cerita sikit lagi pasal pilihan raya. Isu banjir ni isu besar negara tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun. Oleh kerana itu, kita ni ada ramai pakar penyelidik, doktor penyelidik mengenai komunikasi, mengenai strategi. Tapi tentu ada pakar-pakar banjir pun ada PhD juga. Dan mereka tahu bagaimana kaedah untuk menyelesaikan masalah banjir di satu-satu tempat. Contoh macam Slim baru ni banjir, apa punca mereka boleh dapat kajian? Kenapa berlaku? Dan selesaikan punca-punca itu. Saya nak berkongsi kawasan saya sendiri. Sebab yang menonton ni satu Malaysia, Kutub Utara, Kutub Selatan, Kutub Malaysia ada menonton. Dan yang menonton ni kelak-kelak UMNO luar negara pun ada yang menonton. Saya yakin teman-teman kita di seluruh dunia menonton malam ini. Apa yang berlaku di kawasan saya penuh perhatian. Sebelum ini banjir
hujan ya Allah. Atas jalan raya motorbot bomba. Atas jalan raya motorbot. Bukan motorbot kat sungai. Punyalah banjir teruk. Tapi baru-baru ini, bukan saya masuk laporan kat sendiri, cuma 8 keluarga saja terlibat dalam perpindahan banjir. Kerana saya betul-betul minta kepada kerajaan selesaikan masalah banjir ini 4-5 tahun yang sudah dengan kaedah melurus dan mendalamkan 5 sungai utama di kawasan Parlimen Pontian. Memanglah banyak juta habis. Adalah berapa belas juta 5 sungai ya. Di dalam dan dilurus. Sungai Benok tu macam ular belengkok. Kalau musim itu memanglah air lambat, tapi bila hujan terus banjir. Tapi kalau sungai itu lurus dan dalam, terus ke laut air hujan, banjir tidak takut. Jadi diselesaikan perkara itu 5 sungai utama. Sungai Tampuk, Sungai Benot, Sungai Pinggan, Sungai Air Baloi, Sungai Pontian Besar, 5. Jadi wakil rakyat ni nama sungai pun kena hafal lebih. Bukan hanya nama kita Jawangan kena hafal. Muslim alhamdulillah. Ya. Betul memang yang itu. Oh, betul. Jadi kaedah begitu mestilah ada penyelesaian. Saya semalam pergi Raub, ada 3 buah rumah dihanyutkan keseluruhan. Bukan hanya sedikit banjirnya ni. Jadi banjir begitu teruk. Duduk di tepi sungai memanglah kena banjir. Tapi sungai itu kenapa banjir? Kenapa air naik? Ni masalah hutan, masalah penembangan hutan. Bukan tak boleh tebang hutan, boleh tanam segera hutan yang ditebang. Hutan yang Allah jadikan apabila air hujan kena di punya batang dia, lepas itu pergi ke akar, terus meresap ke bumi. Tapi kalau tidak ada hutan, hujan turun, maka bergerak hujan yang turun itu dengan segala lumpur-lumpurnya, jadilah banjir lumpur. Tapi kalau ada hutan, banjir itu boleh ditahan, terutama di kawasan-kawasan sungai yang besar-besar. Misalnya lah, itu kena buat kajian. Selesaikan masalah banjir ini once and for all. Itu orang Jawa supaya selesai dengan cepat, pantas. Sama ada negeri Johor kan, negeri Pahang kan, di Kelantan kan, di Terengganu ke sebahagian seluruh Malaysia lah, kawasan-kawasan hujan, banjir, Kuala Lumpur, banjir kilat. Kenapa banjir kilat? Ada dari segi tapungan, kadang-kadang smart tunnel tidak berfungsi, ya, kadang-kadang air bagaimana saliran dan sebagainya. Jadi perkara ini semua perlu dikaji dan selesaikan masalah banjir. Covid ni boleh selesai apabila vaksin sampai selesai. Apa nak takut sangat, tapi segerakanlah. Saya nak baca apa? Kenyataan pengurusi SPR. Tarikh bila? 6 Januari 2021. Hari ni bila? Hari ni berapa bulan? Hari ni 8. Baru 2 hari. Ini dilapor oleh Sinar dan dilapor oleh Star, mstar.com.my. Ini surat khabar Melayu Star. Tajuk dia PRU15 dapat lampu hijau SPR. Doktor, mematuhi garis panduan pencegahan COVID-19 dan normal baru menerusi kerjasama semua pihak terlibat sepanjang pandemik ini antara faktor pelaksanaan pilihan raya umum PRU15. Suruhanjaya pilihan raya SPR akan bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Polis untuk sebarang pelaksanaan kawalan selaras arahan terkini di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. SPR yakin sekiranya semua pihak berganding bahu memberikan kerjasama sepenuhnya, PRU15 boleh dilaksanakan, kata pengurusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh kepada Sinar. Ini bukan berita palsu ni, ini berita benar. Saya nak ulang balik lah. Ya, saya tahu ini FB Live mesti orang tutup saya tak. Apa benda Allah lah, tak tahu banjir, tak tahu COVID kata. Ini YB tak mengaji. Agaknya lah tu tulisan-tulisan dalam tu. Saya nak beritahu ya, semua yang mengikuti siaran ini, kalau Malaysia ni 130 kursi atau 140 kursi atau 150 kursi per 222, tak apalah. Malaysia ni 111.
113 mula-mula meninggal Greek. Jadi tinggal 112. Lepas itu Tengku Razali tak nak menyokong, tinggal 111. Baru-baru ni ahli Parlimen Macam letak jawatan pengurusi MPOB. Itu menunjukkan dia menyokong ke tidak? Tidak. Cuma dia belum umum je lagi. Kalau nak tengok itu dah 110. 110 ni dah tak ada kerajaan, saudara-saudara sekalian. Jangan terpejat. Nak jadi kerajaan 112. Hari itu apabila bajet bacaan kali ketiga 111, 108. Masih kau ingat? 111 betul-betul atas line. Kenapa 111? Sebab Tengku Razali tak nak undi. Kalau Tengku Razali mengundi dapat 112. 111. Mereka dapat berapa? 108. 111 itu angka yang terakhir untuk jadi kerajaan. Apabila ahli Parlimen Macam juga pengurusi perhubungan UMNO Kelantan berhenti daripada pengurusi MPOB, dia menyebut saya ada prinsip. Kenapa dia ada prinsip? Sebab dia kata daripada 14 bahagian di Kelantan, 12 tidak menyokong PPBBN. Yang menyokong satu Ketereng, Siangan Musa, satu lagi digantung, Tanah Merah digantung. Digantung tu sebab PPBN juga. Tu ahli Parlimen melompat ke PPBN. Jadi bahagian tu jadi Cakar Merbah, jadi bahagian Tanah Merah digantung. Jadi 12/14 dia kata selaku pengurusi perhubungan tidak mahu bekerjasama dengan PPBM, sedangkan dia kata jawatan dia diberi oleh Presiden PPBM. Dia kata saya ada prinsip dan maruah, maka saya letak jawatan. Itu tandanya apa? Tak setuju. 111 salah satu apa? 110 dah tak boleh jadi kerajaan. Gigil pada lutut. Saya bukan cerita dongeng ni, tuan-tuan. Saya cerita fakta yang berlaku di hadapan mata dan kepala kita sekarang. Kerajaan ini tidak kuat, ya, itu puncanya. Kerajaan paling tipis majoriti dalam dunia. Haji Nasrul, ada apa-apa lagi? Malam ni mana Jumaat? Bukan. Hari malam Sabtu lah. Hari ni Jumaat malam Sabtu. Kalau macam itu boleh lagi 15 minit. Cepat sangat tapi malam Jumaat ni bahaya. Tapi kalau ketua pemuda dia tak malam Jumaat kan? Betul kan? Syam lah ya. Kebetulan Datuk Yang Berhormat, Ya. Profesor dan Terus kawan-kawan. senang. Saya lepas ni nak kena ke Pahang. Saya baik. Besok ada program, lepas dia ada baik esok Pahang. Hari ni Perak, besok Pahang. Lepas Pahang tengah hari saya akan pergi Kedah. Ya, pagi Kedah saya akan pergi Pulau Pinang. Macam lah. Perak, Pahang dan Kedah tu sebelah-sebelah ya. Jadi kerja memang kena teruk kerja dan memberikan penjelasan supaya rakyat benar-benar faham. Memang mereka marah kalau mereka tidak faham. Tapi kalau mereka faham, mereka tak marah. Betul. Itu dia. Jadi kerja kita nak memahamkan. Kita ada sedikit lagi program yang menyusul selepas ni. Jadi sebagai moderator, untuk tidak meletihkan kita semua, tapi memberi pemahaman yang sebenar. Buka soalan. Yes. Program kita ni boleh diikuti berulang-ulang melalui FB Live masing-masing. Ada 5. Haji Nasir dulu dipanggil FB Live, sekarang dipanggil FB Watch. Itu Pak Din kita dan Aizat, dua-dua ni ada TV masing-masing. Ya, betul. Iaitu TV UMNO Online, TVBN. Sebagai orang tua saya guna teknologi lama tu. Sorry. Ada lagi FB Live. Ada. Nampak ada 3. Satu lagi FB apa? SB. FB SB. SB je pakai personal camera. SB. Personal handphone. Jadi ada SB.
Jadi insyaAllah kita terima kasih kepada semua dari panel. Kita menghentikan forum ataupun ceramah isu-isu semasa kita di sini. Di dekat ni bukan makna penyelesaian serta-merta dapat kita lakukan, tapi the most importantly pada pandangan saya ialah kita move forward untuk mencapai kemenangan bagi BRI. Kalau saya boleh rumuskan apa yang saya sebut. Silakan. Pertama, Barisan Nasional kena bersama dalam muafakat nasional. Setuju tuan-tuan? Setuju. Yang kedua, banjir ini kena ada penyelesaian yang terpanjang supaya dia tidak berulang-ulang. Betul tuan-tuan? Yang ketiga, COVID ini mesti diselesaikan dan segera, dan vaksin mesti datang ke Malaysia ini segera. Setuju tuan-tuan? Setuju. Dan yang keempat, oleh kerana kerajaan yang paling tipis majoriti dalam dunia, COVID ini apabila datang vaksin dan apabila surut banjir, kita boleh adakan PRU sebagaimana kata pengurusi SPR kata boleh. Yang kau ni kata tak boleh, siapa engkau? Pengurusi SPR kata boleh. Pandailah nanti mereka menyusun SOP. Kalau kita boleh ke pasar, kalau kita boleh ke masjid, kalau kita boleh ke mana ni, ke sekolah, ya, kalau kita boleh bercuti, kalau kita boleh ke bukit, kenapa pula tak boleh ke sekolah membuang undi? Tolong beritahu. Takut kalah ke apa? Kena speedy. Terima kasih. Menang kau takut kalah. Okey. Maaf pada saya. Siap. InsyaAllah. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Wali Muhammad Zaidi, Profesor Dr. Baharudin Aziz. Kita akan temukan kepada semua dengan kita akan balik kepada MC. Ada program sikit gimmick untuk silakan. Alhamdulillah, ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Maslan, Yang Berhormat Tuan Zaidi Aziz, Yang Berbahagia Prof. Madia Dr. Baharudin Aziz, dan moderator kita Tuan Haji Nasirul Iswani. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebagai penutup tirai majlis diteruskan dengan penyampaian laporan kadis lidik mengenai pengundi John Muslim. Dipersilakan Profesor Madia Dr. Baharudin Aziz untuk menyampaikan laporan tersebut. Silakan. Kepada Ketua Agong UMNO Malaysia dan juga Barisan Nasional. Jangan ke depan ni. Kena pakai gambar-gambar kena pakai. Okey. Okey. Baik, sikit. Sikit. Yang baik faham boleh bantu. Ya tu. Okey, Wali. Serahkan juga kepada YB Don Adun Slim. Okey. Boleh baca. Ya, ya. Sebagai tanda perhargaan, majlis menjemput Yang Berhormat Tuan Muhammad Zaidi Abdul Aziz diiringi Tuan Haji Amzah Mandaram, Ketua Penerangan UMNO Bahagian Tanjung Malim, untuk menyampaikan cenderamata perhargaan kepada Datuk Seri Haji Ahmad Maslan, Setiausaha Agong UMNO Malaysia, merangkap Setiausaha Agong Barisan Nasional. Majlis silakan. Terima kasih. Okey. Ya, ya. Seterusnya, majlis menjemput Div Berhormat untuk mengambil tempat bagi upacara fotografi. Majlis dipersilakan. Mai, kawan-kawan yang lain. Bawa. Setiausaha Bendahari, Ketua Penerangan, Cikgu Chok. Kameraman datang tu. Ketua Kita tengok ada ke depan. Kita tengok ada sana. Kosong belakang tu. Mari ni. Ketua Muda, Ketua Puteri. Muat Kuala Lapis.
Berapa view maksimum? Sudah order. Sebagai 60. Okey. Okey, ha. Okey, dia orang ambil depan. Dia orang ambil depan. Jarak sikit, jarak sikit. Okey. Boleh Good sikit, good. Dia kucuk muka. Ni, tu. Right, gambar ni nak di viral ni. Okey, dah set. Sekiranya terdapat sebarang kelemahan dan kekurangan dalam penilaian majlis